Operasi mencari dan juga menyelamat dua kanak-kanak yang dihanyutkan arus deras di Sungai Liawan, Keningau tengah malam tadi diteruskan. Jadi untuk perkembangannya, kita terus saja bersama Muhammad Syarizam Awang di RTM Kota Kinabalu. Silakan, Jam. Terima kasih, Miza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Operasi mencari dan menyelamat dua beradik yang hilang dihanyutkan arus deras di Sungai Liawan, Kampung Dangulat, Keningau tengah malam tadi diperluas ke Sungai Padas. Setakat 4 petang tadi, kedua-dua beradik malang itu belum ditemui. Operasi dijalankan bersama Polis Keningau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Keningau dan Angkatan Pertahanan Awam APM Keningau. Kanak-kanak yang hilang itu dikenali sebagai Jason Lim Zihau, 6 tahun dan adiknya Amber Lim Ziyi, 4 tahun. Menurut Ketua Polis Daerah Keningau DSP Syahrudin Ahmad Hussain, semasa kejadian mangsa menaiki kenderaan pacuan 4 roda yang dipandu bapaknya, Lim Wang Sing, 38 tahun, dari Kampung Tuarit Taut ke Pekan Keningau. Kenderaan berkenaan dihanyutkan arus deras sebelum jatuh ke Sungai Liawan. Bapa mangsa bagaimanapun berjaya menyelamatkan diri dan kini dirawat di Hospital Keningau. Air Sungai Liawan dan Sungai Pampang melimpah susulan hujan lebat di bahagian ulu sungai sejak petang semalam. Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM merayu pemilik darah jenis O untuk tampil menderma darah bagi menampung keperluan tabung darah hospital seluruh negeri. Pengerusi BSMM Kota Kinabalu, Remy M. Gunsalam berkata, keperluan darah jenis itu amat tinggi ketika ini bagi kegunaan pesakit thalassemia yang memerlukan transfusi darah 2 kali sebulan. Tabung darah sangat kritikal, memerlukan darah jenis O. O diperlukan, darah O paling banyak diperlukan. Dan kita kekeringan. Dan kebanyakan pesakit-pesakit thalassemia kita juga memerlukan darah-darah O. Remy ditemui pemberita RTM semasa kempen derma darah BSMM Kota Kinabalu di pejabat BSMM Sembulan. Kempen 2 hari ini dijangka mampu mengumpul 80 pain darah. Sementara itu, penderma darah yang ditemui RTM turut mengajak lebih ramai individu tampil menderma darah. Menderma darah ni bagus untuk saya punya kesihatan. Dari pun saya sarankan untuk di luar sana, kalau boleh datang-datanglah untuk menderma darah. Ini untuk kebaikan kita juga semua. Lagipun saya tahu darah sekarang di tabung darah memang amat memerlukan darah lah. Join derma darah sebab dapat selamatkan orang lain kan. Sebelum ni pernah cuba tapi selalu tidak cukup darah lah masalah. Kali ini boleh, so kalau diizinkan memang mau kekal lah balik-balik share lah derma darah lah. Bagi saya memang saya biasa sudah derma darah kan, tidak rasa dia sakit apapun boleh. Yang penting sehatlah kan. Yang penting itu darah kita orang terimalah kan. Tidak penyakit oke juga. Untuk selamat semua orang lah. Semua penderma darah menerima bakul makanan sumbangan BSMM, Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah dan Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu sebagai tanda penghargaan. Peruntukan dalam bentuk subsidi, bantuan dan insentif kepada petani, peladang dan nelayan yang diumum kerajaan dalam Belanjawan 2021 baru-baru ini memberi kelegaan kepada kelompok berkenaan. Ia sekaligus memastikan penghasilan sumber makanan yang berterusan dan terjamin. Ketika dihubungi RTM di Kundasang, salah seorang agropreneur muda, Azizul Julirin, berkata pemberian insentif dan subsidi kepada kelompok berkenaan amat dinantikan. Ini kerana mereka turut menanggung kerugian besar akibat lambakan hasil pertanian yang tidak dapat dipasarkan termasuk kepada pemborong sehingga gagal memperolehi pulangan modal. Inisiatif yang telah kerajaan nyatakan dalam Belanjawan 2021 iaitu sebanyak 7 inisiatif adalah satu bentuk pengiktirafan kepada peranan para petani, peternak dan nelayan dalam memandu dan memacu ekonomi negara dan sekaligus memastikan negara sentiasa berada dalam kesiapsiagaan khususnya dalam kesediaan menyediakan makanan yang cukup kepada negara. Azizul yang mengusahakan perniagaan Kundasang Aqua Farm berkata Belanjawan 2021 juga secara tidak langsung membolehkan masyarakat menghasilkan sumber makanan sendiri dengan menggalakkan pengusaha mewujudkan kebun komuniti sama ada secara individu maupun berkelompok. Beliau juga mencadangkan agar sepanjang PKPB, pengusaha mewujudkan rantaian pembekalan baharu yang mewujudkan petani, logistik dan pembeli melalui sistem penghantaran terus ke rumah.
Kira-kira 10,000 pelajar di daerah Senakan yang terkesan dengan ketiadaan akses internet bakal mendapat manfaat menerusi program REACH dan program Cakna yang dilaksana pejabat pendidikan daerah berkenaan. Kedua-dua program itu antara perancangan PPD Senakan dalam menyantuni pelajar yang terjejas akibat penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac hingga Jun. Seterusnya, Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB berkuatkuasa 13 Oktober hingga 6 Disember ini. Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan Dr. Dalmansyah Tahil berkata, program tersebut memberi fokus kepada penyampaian bekalan makanan dan modul pembelajaran kepada pelajar. Tumpuan utama diberikan kepada pelajar yang bakal menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM, terutama mereka yang tidak mempunyai akses internet. Kalau pulau, kita ada 16 buah pulau dan di luar bandar kita ada 3 sekolah dan kampung yang tidak mendapat akses terutama di kawasan Sungai Menila. Di situ pun ramai, ada 7 kampung yang kita kesan, anak-anak yang terkesanlah tidak mendapat akses internet. Beliau ditemui RTM pada program REACH SMK Sandakan di Pulau Berhala. Program turut dilaksana di Kampung Tanjung Aru, Sandakan. Bagi memastikan pelaksanaan program mengikut prosedur operasi standard SOP, PKPB, penghantaran bekalan makanan dan modul pembelajaran dilaksanakan secara berpusat sama ada di Balai Raya atau di rumah Ketua Kampung. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS menerima 1,000 set peralatan perlindungan diri PPE sumbangan Yayasan Nur Jauhar YNJ untuk kegunaan petugas Barisan Hadapan Kesihatan. Sumbangan disampaikan Pengerusi YNJ Kolonel Alhamra Tun Johar kepada Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Perubatan Dr. Abdul Kahar Abdul Aziz yang mewakili Pengarah Kesihatan Sabah. PPE ini akan diagihkan kepada 9 buah hospital yang merawat pesakit COVID-19 di seluruh negeri iaitu Hospital Queen Elizabeth, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Hospital Tawau, Hospital Duchess of Kent Sandakan, Hospital Lahadatu, Hospital Keningau, Hospital Sempurna, Hospital Kota Marudu dan Hospital Kudat. Sumbangan ini juga akan diagihkan kepada 32 pusat rawatan dan kuarantin berisiko rendah PKRC. Kita telah memberi sumbangan-sumbangan berbentuk barangan dapur kepada beberapa buah daerah sebelum ini iaitu daerah Keningau, Paitan dan beberapa buah daerah lagi. Kita juga berharap selepas ini kita dapat memperhalusi lagi sumbangan-sumbangan untuk diberikan kepada golongan-golongan yang terjejas, insya-Allah. Sementara itu, Dr. Abdul Kahar yang ditemui RTM merakamkan penghargaan di atas keprihatinan yang di-Pertuan Negeri menerusi YNJ dalam membantu membendung pandemik COVID-19. Bantuan ini amat kita harapkan dan amat hargai. Setidak-tidaknya sekurang-kurangnya dapat membantu kami dalam memerangi dan menangani masalah pandemik COVID yang amat tinggi melanda di negeri Sabah ini. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Dalam majlis berasingan, YNJ turut menyampaikan 200 set PPE kepada Pusat Kuarantin Intan Tuaran. Sekian berita dari Sabah untuk petang ini. Budayakan norma baru. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali bersama Miza Yusni di Angkasa Puri. Miza, silakan.